Tak payahlah. Ini pada sejuk. Ini pada sejuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman, yakni tanda-tanda kiamat kecil. Hadis yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Apa maksud akan beransur-ansur hilang ni ilmu agama? An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i, hatta iza lam yatruk aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi fadallu wa adallu. Rawahul Muslim. Daripada Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Taala tidak akan mencabut, yakni tidak akan menghilangkan ilmu dengan sekaligus. Dia tak ambil habis semua sekali dak dari dada manusia ni, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Ambil semua ulama-ulama ni dulu, meninggalkan para alim ulama. Maka apabila para alim ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Habis siapa nak ambil lagi? Ambillah orang-orang yang jahil ni jadi ketua, jadi pemimpin kita lah. Dan nak menguruskan hal kita ni orang yang bukan ahlinya. Bila dah bukan ahlinya, maka timbullah kehancuran, kerosakan. Dia bukan ahli dia. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Bila dia dah jadi ketua dan sebagainya, kita pun tanyalah dia. Dia dah lah jahil, tanya orang jahil. Jahannam habis. Dia bukan ahli dia kan. Contoh kan, kadang-kadang dia bukan orang agama, ambil dia pegang agama, jahannam. Kan? Dia bukan orang yang suka agama dan tak minat agama, bukan belajar agama pun. Pinjam, contohlah ni jawatan agama, ambil orang pejabat tanah jadi ketua dekat jawatan agama. Macam mana tuan-tuan kan? Dia pandai tang tanah, suruh jadi agama, rosak kan? Pasal itu tuan-tuan, dia jangan ambil yang bukan ahlinya, kena ambil yang ahli dia tuan-tuan. Jadi orang alim hari ni pula tuan-tuan dah ramai yang meninggal.
Kalau tak meninggal pun tuan-tuan nak mengajar ni banyak sangat kekangan dia. Halangan, kekangan kan. Macam-macam lah tuan-tuan di akhir zaman ni tuan-tuan. Orang agama dah susah. Ada pula yang baru nak alim sikit pula tuan-tuan, dah mula lain pula jadinya kan. Nak mengajar, nak cari duit pula, bermasalah pula dah. Adalah ilmu kan. Bolehlah mengaji tinggi lah, alhamdulillah. Dah nak nentukan bayaran pula. Macam mana surau nak panggil, masjid nak panggil, bayar mahal. Banyaklah masalah. Akhirnya ilmu sedikit lama hilang, sedikit hilang, sedikit hilang. Yang meninggal satu bab, yang kekangan tak boleh mengajar satu bab, yang nak minta bayaran pula satu bab. Habis kok tu je lah kita. Apa yang tinggal lagi tuan-tuan? Jadi dia kata pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa kata patah tumbuh hilang berganti. Ulama tak mau tuan-tuan. Dia hilang-hilang tak mau berganti dah. Sebab itu dah bagi tahu ilmu bukan satu warisan. Bapak tok guru boleh bagi ke anak. Nah, abah nak meninggal lah ni, kau ambil semua ilmu abah ni. Tak boleh, masalah dia. Kalau boleh senang tu haji kan. Mana orang alim ni yang hebat-hebat tu anak dia ada tu. Nah, abah tak lama lah kan, abah pun dah 70. Yang abah bagi ilmu seorang sikit ni kat engkau orang, ambil besok. Senang tuan-tuan. Boleh patah tumbuh hilang berganti. Ini masalah ilmu tak boleh diwarisi. Ini masalah kita. Maka peribahasa itu tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Tak boleh. Tak boleh pergi ke dalam masalah alim ulama, tak boleh. Kerana kita banyak kehilangan ulama, namun sayang 1000 kali sayang, kepergian mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tak dapat tuan-tuan. Ramai ulama-ulama. Kita dulu contoh Malaysia lah. Almarhum Datuk Dr. Harundin, hebat tuan-tuan. Habis meninggal, habis. Kita tengok tuan-tuan dulu Datuk Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Seorang orang hebat, orang alim, habis. Tuan-tuan tengok di Johor ni ramai ulama-ulama, kiai-kiai meninggalkan kita, habis. Siapa gantinya? Tak ada siapa ganti. Pergi 10, datang berapa? Seorang. Tu kan ganti tuan-tuan. Meninggal seorang ni besok, habis. Seorang demi seorang. Tuan-tuan, banyak ilmu-ilmu yang dah tak ada diajarkan lagi. Ilmu usul fiqh, mana ada masjid surau mengajar ilmu usul fiqh? Tak ada. Ilmu faraid, mana ada dah surau masjid nak mengajar ilmu faraid? Ada pun seorang dua, itu pun kat Johor ni pun tentu tuan-tuan. Ilmu balaghah, mantik. Dalam belajar usuluddin dia mesti ada ilmu mantik. Nak belajar tauhid dia mesti ada ilmu mantik tuan-tuan. Kena tahu ilmu mantik. Mantiknya tak ada, belajar usuluddin macam mana tuan. Belajar hadis, adanya ilmu hadis, ulumul hadis dan sebagainya. Banyak ilmu dah habis. Tak ada tuan-tuan. Mana ada? Fiqh, macam-macam fiqh ada. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang mengaji kitab fiqh ni pun Allahu Akbar, nak cari guru yang kadang-kadang mengajar terpaksalah celup sini sikit, ambil ni sikit. Padahal kitab ni kalau kita mengaji jil ila jil, kulit ke kulit, hukum fiqh, kitab fiqh ni tuan-tuan, mula babut taharah sampailah bab janayah. Kalau ngaji kitab fiqh ni, mula bab taharah, habis bab janayah. Tu satu kitab fiqh tu. Kita habis bab taharah je. Bab muamalah pun belum lagi, bab jual beli belum lagi. Bab munakahat belum lagi. Bab janayah jauh sangat. Kita baru bab taharah, baru bab solat. Tok guru pula meninggal. Sok datang guru lain, taharah balik. Habis bab taharah, meninggal pula, pindah pula dah. Datanglah guru lain. Itu je lah kita. So itu bab muamalah sampai hari ni tak selesai, jual beli. Apa dia jual beli yang sebenar? Kan? Baik mudarabah ke muzara'ah ke macam-macam jual beli lah. Habis ilmu bab jual beli. Belum bab munakahat, bab nikah kahwin ni. Allahu Akbar. Macam-macam masalah. Ulama dah tak ada. Dan ulama dah tak ada. Lama seorang meninggal. Maka tuan-tuan, yang ada ni kita cepat-cepatlah pergilah cari. Sementara masih ada ulama yang mengajar,
kejarlah mereka. Cari mana dia ada. Cari tuan-tuan. Dan tak, tuan-tuan tak usah bimbang. Kadang-kadang memanglah banyak kekangan. Itu dugaan ilmu agama. Dia datang ini dagang, dia akan balik dagang. Dulu nak agama Islam susah nak kembang. Hari ini pun samalah tuan-tuan. Di akhir zaman dia akan susah. Jadi kita kena usaha, kena istiqamah. Jangan beralah tuan-tuan. Jangan beralah tuan-tuan. Mereka hilang dan sulit berganti, sehingga sampailah satu hari nanti saat permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Maka pada waktu itu sudah tak berarti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan arti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Jadi apabila mereka telah habis, hilanglah segala sesuatu yang bernilai tuan-tuan. Jadi jaga baik-baik, jangan sampai habisnya ulama ni kita duduk dalam kejahilan. Sementara ada ni, kejar, cari tuan-tuan. Mana ada masjid surau, tak ada kuliah kat sini, cari surau lain. Tak ada masjid ni, cari masjid lain. Panggil para alim ulama, guru-guru ni tuan-tuan, mengajarlah. Sebab jangan sampai kita duduk dalam kejahilan tuan-tuan. Hari ini kalau kita tengok masalah macam-macam masalah, pening kepala kita nak selesaikan masalah, kan? Kemudian hadis yang kelima tuan-tuan. Hadis yang kelima, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujrin dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Rawahul Muslim. Sedar tak sedar, tahu ke tak tahu, kita mengikut jejak langkah Yahudi tuan-tuan. Dari kehidupan dia, pergaulan dia, semua kita ikut dia tuan-tuan. Macam mana kan? Makan minum dia, Nabi suruh minum duduk. Kita hari ni bukan takat duduk, berlari pun boleh minum sekarang ni kan. Bawa botol lari minum, lari lagi minum kan. Habis berlari lah. Bukan takat berdiri tuan-tuan. Berlari minum hari ni. La ilaha illallah. Nabi pernah ajar minum duduk. Kita hari ni dah sampai tahap berlari dah. Bukan duduk orang, bukan berdiri tuan-tuan. Makan Nabi ajar, kita hari ni ikut. Sambil berdiri yang makan. Macam mana tuan-tuan? Pakaian kita hari ni, jadi masalah tuan-tuan. Orang nak buat pakaian yang baik, kan? Pakai serban, pakai jubah. Banyak orang komen. Apa jubah, apa serban. Yang kita heran yang pakai gambar hantu, tak ada siapa nak komen tuan-tuan. Yang pakai singlet berjalan tengah pekan, tak ada siapa komen. Yang pakai seluar 3 suku, tak ada siapa yang kisah. Tak ada siapa tanya ada dalil kah ni pakai seluar 3 suku ni. Tak ada seorang tanya. Bila kita pakai serban, pakai jubah ni, dia tanya, ada dalil kah Syekh ni Nabi pakai serban ni? La ilaha. Jadi masalah tuan-tuan. Yang Yahudi buat, Nasara buat, semua nampak cantik. Yang Islam buat, semua nampak tak cantik tuan-tuan. Pakai kain, tanya juga, ni pakai macam ni, Nabi pakai macam ni kah? Aduh, kita tanya yang pakai topi tu, Nabi pakai ke? Tak ada pula yang tanya. Tak ada tuan-tuan. Orang pakai niqab, perempuan pakai ni, pakai niqab nampak mata kan. Tanya, ni ada ke dalil orang perempuan ni? Macam mana orang nak kenal? Ninja. Ninja apa? Kalau dulu hantu kom-kom lah. Masa zaman Arkam dulu ni, hantu kom-kom dia panggil. Takut orang tuan. Yang dedah aurat seorang pun tak nanya. Pasal ada kau ni, apa hukum dedah aurat ni?
Adalah auratnya apa hukum? Tutup wajib ke tak wajib? Tak ada, tak ada. Yang kita tanya, tu yang pakai nampak jip mata tu ada dalil ke? Lah, itu kau tanya. Yang semayang sibuk tuan-tuan, yang tak semayang kita tak sibuk. Ni. Nampak tak? Yang semayang semua jarang-jarang ngenggang ni semua tanya. Yang tak semayang seorang pun tak nak kisah pun. Macam mana kita nak buat tu yang tak semayang, nak panggil dia semayang? Tak ada. Yang kita risau hari ni, macam mana semayang rapat-rapat ni? Jarang-jarang ni macam mana ni? Ada dalil ke? Tanya hak tu. Tu yang tak semayang tu? Tak semayang tu lain, Syekh. Itu dah tentu tak semayang. Ni yang semayang ni. La ilaha illallah. Pelik kita. Yang baik semua kita nak tanya. Yang tak baik semua kita tak nak tanya, tuan-tuan. Kita tak nak fikir macam mana nak bawa orang ke masjid. Yang kita fikir orang dah datang masjid. Sibuk dengan orang dah datang masjid ni. Kita tak fikir pun orang yang tak datang masjid tu. Apa usaha kita? Apa tindakan kita? Macam mana kita nak ajak kan? Tak fikir. Yang dia fikir, sembahyang dah kat masjid ni. La ilaha illallah. Orang Islam, kita akhir zaman. Inilah yang dia kata ni. Yang Yahudi buat semua nampak indah. Semua nampak cantik. Yang Islam buat semua nampak tak cantik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita duk buat kerja, duk fikirkan orang yang dah buat. Kalau tak betul, kita perbetulkan sajalah. Tak payahlah kita riuh rendah satu negara kan. Tapi hari ni kalau orang pakai tudung, perempuan, tutup muka, orang tak tanya dah. Sebab hari ni bukan perempuan je tutup muka, lelaki pun tutup. Tak ada orang tanya apa dalilnya tutup. Nampak je batu, tak ada siapa tanya. Dulu orang tanya, sekarang tak tanya dah. Jadi tuan-tuan, tengok. Dulu orang-orang Yahudi, orang putih datang sini seluar koyak-koyak, tuan-tuan tak? Datang koyak-koyak kan. Ramai ngikut tuan. Seluar elok-elok dikoyaknya. Mak Saleh tu tentulah dia koyak. Dia tak berduit, datang sini cukup-cukup tambang itu. Jaga lembu, kuda kan. Duit tak ada, datang sini kan. Orang Malaysia nampak koyak, lawa pula seluar ni. Dia pun potong lah. Berjual-jual nampak. Orang putih tu balik, ada duit sikit, balik. Tampal lah pakai kulit. Besok datang balik dengan tampal kulit tu. Datang. Kita pun tengok, lawa juga tampal dengan kulit ni. Tampal pula dah. Apa yang Yahudi buat semua nak ikut. Bergelang, dia pun nak gelang. Bertindik, dia pun nak tindik. Rambut Trojan, ikut. Tiba-tiba dia botaknya, botak pula dah. La ilaha illallah. Yang Nabi buat, seorang tak nak ikut. Yang ulama buat, bila orang ikut jadi masalah. Kan? Yang Yahudi buat, orang ikut tak ada masalah. Yang ulama buat, yang Nabi buat, kita ikut jadi masalah. Allah. Ni akhir zaman ni. Ni Nabi sebut ni. Dia kata apa? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ikut belaka. Tunjuk sampailah rumah kita. Yahudi kata betul lah. Dia kata apa? Aku tak masuk, engkau tak masuk agama Yahudi pun tak apa. Yang penting kau ikut aku. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia takkan redha dalam Islam ni. Tapi kau tak masuk pun tak ada masalah. Yang penting kau ikut je cara hidup aku. Kalau kau masuk pun agama aku, tak ikut cara aku pun tak guna juga. Orang Islam masuk agama Islam tapi tak ikut Islam pun tak ada manfaat apa juga. Yahudi berpendapat, kau tak masuk agama Yahudi pun tak apa. Yang penting kehidupan kau ikut aku. Kalau boleh dalam rumah tangga, kehidupan kau apa semua tu, tidur makan semua tu, ikut cara aku. Tak masuk tak apalah. Aku tak kisah. Asal tu dia tak gaduh kena datang Malaysia ni. Dia hantarkan da'ayah dia, pahaman dia saja ke Malaysia ni. Hantar. Orang Malaysia ni cepat meniru tuan. Dia rajin meniru kan. Tu saya kata orang Malaysia yang paling cepat kuat meniru dan paling laju meniru. Semua nak ditirunya. Tak reti pun niru juga. Yang penting dapat tiru. Tu saya kata Arab pakai macam mana pun kita tiru juga. Kan? Orang putih macam tiru juga. Artis pakai macam mana pun tiru. Kan? Kalau tak, siapa nak tiru? Kan? Idola kita siapa? Artis. Idola kita siapa? Ni. Akhirnya kita tiru dia. Yang Nabi punya,
Yang kita kata cinta Nabi, sayang Nabi, kita tercipta ni pun pasal Nur Muhammad ini. Allah Ta'ala jadikan Muhammad ni, dan Nur Muhammad ni bercahaya ni. Pasal Nur Muhammad ni yang suruh ikut, kita tak ikut. Kalau nak harapkan kita apa sangat yang Tuhan penting sangat. Tuan-tuan baca maulid, tuan-tuan dengar tak tu? Dia kata apa? Aku rindu. Kat siapa Allah Ta'ala rindu? Kat hamba aku. Nama siapa? Muhammad. Kerana engkau lah Muhammad, aku ciptakan makhluk lain ni. Kerana engkau lah Muhammad, hamba-hamba ni kenal aku. Sebab aku ciptakan kau dulu Muhammad, dia kata. Besar jasa Nabi Muhammad tu. Sampaikan Allah kata apa? Dialah kekasih aku. Aku sangat rindu pada kekasih aku ni. Malu kita dengan Nabi tuan. Malu. Kalau tak kerana Muhammad Nur ini tuan-tuan, kita tak akan terjadi tuan-tuan. Tak kenal Tuhan, bohong kita. Hadirnya Nabi Muhammad, kita kenal Tuhan tuan-tuan. Itu sebab rasa malu sikit. Nak harap kita ni apa nak guna kita ni? Apa yang ada kita ni? Tuhan nak rindu kat kita tak ada. Nak cinta kat kita tak ada. Dia cinta kat kita ni pasal Muhammad. Dia kata, aku cinta kat engkau orang ni semua ni pasal Muhammad itu kekasih aku. Tu yang aku cinta kat engkau orang tu. Kalau tak kena Muhammad, tak ada lah, kata dia. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat ni. Pasal itu ikut Nabi. Contoh Nabi, jangan ikut Yahudi kan. Kita ni kadang banyak sangat ikut Yahudi, ikut Nasara. Nabi kita tinggalkan, Nabi kita lupakan kan. Pakaian Nabi, ibadat Nabi, makan minum, tidur baring Nabi, semua kita lupakan tuan-tuan. Semua tuan-tuan. Kemudian hadis yang ke-6, golongan anti hadis. Ni pun ada tuan-tuan, orang yang tak nak ikut hadis, nak ikut Quran aja. Hadis tak nak pakai. Ni pun masalah. Kan? Hadis tak nak ikut lah. Nak ikut Quran. Kita tanya, pandai ke baca Quran? Tak pandai. Tu macam mana tuan? Anil Miqdam ibni Ma'di Kariban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihadisin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Rawahu Abu Daud Ibnu Majah. Dia kata apa? Daripada Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba satu zaman di mana seorang laki-laki sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya. Lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis dari hadisku, maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang Nabi sampaikan tu dari Allah lah. Kau tak nak ikut hadis tu kenapa? Kan? Yang dia sampaikan haram ke halal tu dari Allah lah. Sebab itu Nabi sebagai utusan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Nabi tak cakap melainkan tu wahyu. Kan? Kenapa kita nak tolak hadis? Sedangkan hadis itu pun apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu dari Allah. Kan? Akhir zaman kata, aku tak nak ikut hadis, aku nak ikut Al-Quran saja. Aku tak nak ikut ulama, alim ulama. Aku nak ikut Nabi aja. Nabi dah tak ada tuan-tuan. Alim ulama pewaris Nabi, kita kenalah ikut. Sebab kita tak pandai. Kan? Ada. Aku alim ulama, mazhab aku tak nak ikut. Aku ikut Nabi. Tuan-tuan, ni lagi hebat kan? Ramai akhir zaman ni tuan-tuan. Tak nak ikut mazhab, tak nak ikut ulama. Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? Padahal kita mengaji kitab pun dari ulama'nya kitab pun. Habis yang kita mengaji itu kat siapa? Belajar ngaji Quran lu kat siapa? Belajar hadis lu kat siapa? Bukan pada ulama' kah? Atau kita memang pandai sendiri baca Quran? Beranak pandai baca dah.
Beranak-beranak pandai baca hadis. Tak, ikut Quran, ikut ulama juga kita. Ulama yang ngajar kita tu dulu. Masa kat universiti tu profesor apa semua yang jadi profesor, lecturer semua tu kan. Tu semua mengaji lu, belajar kat universiti kat lu, ulama lah ajar dulu. Lah bila kita dah ada ilmu, aku tak nak ikut ulama. Habis nak ikut siapa? Nak ikut Quran. Quran dan hadis. Habis kau belajar Quran hadis tu belajar dengan siapa? Belajar dengan siapa? Beranak-beranak pandai buka Quran tu. Beranak-beranak pandai baca hadis terus. Belum temu gigi. Beranak dah baca dah kitab. Kena belajar juga dengan ulama. Kita belajar alif al-bata tu pun, kan? Alif bata tu pun ada guru ngajar tu. Tak ada Tuan Haji beranak-beranak gigi lentumu sebut alif. Tu ya. Itu ya dahsyat Tak nak ikut ulama, tak nak ikut mazhab. Imam Syafi'i tak nak ikut, Imam Hanafi tak nak ikut, Imam Malik tak nak ikut, Imam Ahmad bin Hanbal tak nak ikut, semua tak nak ikut. Kena ikut tuan-tuan. Siapa kita ni? Kita bukanlah sehebat mana. Itu fitrahnya tuan-tuan, bersambung-sambung. Kita kena ikutlah tuan-tuan. Generasi yang dulu-dulu yang baik semua kita ikut. Kita dulu ada ayah, kita contoh ayah kita yang mana yang baik. Ayah kita yang baik dulu kita contohlah. Yang tak baik kita tak ikutlah. Kau ikut siapa lah? Ikut ayah aku lah. Ayah aku buat macam ni ke? Iyalah. Tak ada kita tak ikut yang baik. Macam mana ayah kita didik anak, macam tu kita ikut ayah kita didik anak. Benda baik. Tak boleh kata-kata aku tak ada, aku tak ikut ayah aku. Mana boleh tak ikut? Dia mesti ikut ayah dia. Jadi tuan-tuan, laki-laki dimaksudkan dalam hadis ni siapa? Seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua setelah Al-Quran. Katanya, ia hanya percaya pada Al-Quran sahaja. Baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Sedangkan hadis jugalah tempat sumber hukum. Ijma' ulama, qiyas, semua ni ada tuan-tuan. Ulama kena ikut. Dalam susunan menjadi sumber hukum, Al-Qurannya, sunnahnya, ijma' ulama'nya, qiyasnya, semua ada tuan-tuan. Kita tak nak ikut. Kenapa? Kita nak ikut semata-mata Quran. Pasal itu adanya ijtihad. Kita boleh ikut ijtihad para alim ulama yang mujtahid, yang berijtihad. Saya kata kadang-kadang kita jangan tunjuk pandai lebih pada ulama-ulama ni. Dia berijtihad tuan-tuan. Dia yang layak berijtihad. Walaupun hukum tu tak ada, dia ambil daripada mana-mana ni, berbincang, bermuzakarah, mengistimbat satu hukum. Nak tak nak kita kena ikut. Jangan kita kata kita pandai sangat tuan-tuan. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Susahlah kita tunjuk pandai. Ilmu Allah Ta'ala ni bukan suruh sombong, bukan suruh bangga diri, tapi suruh berkongsi. Kongsilah. Alim ulama kongsikan ilmu dia, kita ikutlah. Kemudian hadis yang ketujuh, golongan yang sentiasa menang. Siapa dia? Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Rawahul Bukhari. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampai pada satu waktu yang dikendaki oleh Allah Ta'ala mereka sentiasa menang. Siapa yang disebut ni? Allah Ta'ala telah menjadikan umat Islam umat yang terakhir sekali. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di permukaan bumi. Dia tak akan pupus, dia tak akan habis tuan-tuan. Ada aja generasi yang akan menjalankan dakwah ni tuan-tuan. Habis satu golongan, dia akan timbul satu golongan. Habis satu golongan, dia akan timbul lagi satu golongan. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam dan melalui zaman perkembangan, permulaan perkembangannya hingga hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari tentangan golongan musyrikin di Makkah, seterusnya tentangan munafikin,
Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian timbul pula gerakan riddah, memurtadkan orang, Majusi yang berselimutkan Islam, golongan Batiniyah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Tatar Mongol, menghancurkan peradaban Islam di Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Al-Andalus di Spanyol, dan seterusnya disambung dengan pengaruh pemikiran imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis, Yahudi, misioneri Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih, seterusnya serangan di segi pemikiran kebudayaan. Bertalu-talu tuan-tuan, bertalu-talu alat-alat yang digunakan, alat-alat canggih digunakan, pemikiranlah, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya. Habis tuan-tuan. So itu Islam dah didik kita, Islam dah ajar dah. Cara seni Islam ada, budaya Islam ada, semua ada. Tapi dia orang dah monopoli benda tu tuan-tuan. Sehingga kan hiburan cara Yahudi, semua cara Nasrani dan sebagainya. Habis tuan-tuan kita hari ini. Kemudian ujian-ujian yang sangat berat telah melanda umat Islam sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud, masih memiliki harga diri, peranan yang hebat dalam peta dunia hari ini. Walaupun ada di kalangan umat Islam sekarang ini orang yang tidak mempedulikan tentang hal keagamaan, namun masih ramai di kalangan mereka golongan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama, berjanji setia untuk memperjuangkannya. Banyak tuan-tuan. Kita tetap akan terus berjalan tuan-tuan. Islam tetap terus berkembang. Ini hadis yang ke-7. Yang ke-8, penyakit umat-umat terdahulu. Apa penyakit umat-umat dahulu ni yang menimpa umat sekarang ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabagudu wat tahasudu hatta yakunal bagh, rawahul Hakim. Daripada Abu radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Ni penyakit hari ni, umat dahulu dah rasa dah penyakit tu. Apa penyakit tu? Sahabat tanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Nabi jawab, penyakit-penyakit itu adalah terlalu banyak bersukaria, seronok siang malam berhibur. Pagi petang dalam TV, luar TV, dewan, padang, segala ada tempat nak berhibur. InsyaAllah. Habislah semua nak berhibur. Kau tak ada hiburan tu tak boleh. Kau tak ada lagu lah kan. Dah macam kubur pula kan. Sampai kenduri kahwin pun tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, speaker kat pangkal telinga. Nak menyembang pun tak boleh. Pubang kan. Kita nak pergilah jemputan kenduri, nak nyembang-nyembang lah sikit, nak nyembang macam mana, okey, kanan telinga disumbat benda tu. Adalah DJ dah, karaoke lagi kan, yang nyanyi lah kadang-kadang orang tua-tua pula tu. Allahu Akbar. Ingat yang muda je nak berhibur, orang tua pun berhibur juga. Karaoke tuan-tuan, Masya Allah. Nyanyi tergedik depan tu. Kau sekali tarik meninggal lah macam. La ilaha illallah. Penat kat rumah aku ni kahwin, kat kedai makan, bumbang. Masya Allah. Hibur, nak seronok sangat, siang malam pagi petang. Tapi Batu Pahat ni tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat KL tuan-tuan. Malam macam siang, siang memang macam siang lah. La ilaha illallah tuan. Kok kedai makan keliling ni tuan-tuan kan, situ bunyi, mana satu nak dengar kita pun tak tahu. Nak menyuap, meja pun bergegar. Masya Allah dia ni. Ini kedai makan ke apa ni kan? Allah tuan-tuan. Itu tuan-tuan belum pergi Bukit Bintang lagi. Bukit Bintang tuan-tuan jalan kaki kat jalan raya tu bergegar tuan. Dia punya muzik lain macam, Masya Allah. Tuan-tuan tak biasa pergi Bukit Bintang. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Bintang kan, rasa tak nak balik rasa kan. Berbintang-bintang kat situ.
tarik telinga pun keluar. Bagagah tuan-tuan, Masya Allah. Hiburan, Masya Allah. Tapi Batu Pahat ni tak ada. Tapi tak tahulah pasal PKP ke apa, tak tahulah kan. Sunyi kan. Kalau ke KL dulu sebelum ni tuan-tuan, Masya Allah kan. Saya balik daripada kuliah tu nak lalu tempat tu bercinta rasa. Nak lalu tuan. Oh, hai. Berderet situ. Hiburan ni. Masya Allah. Kemudian penyakit yang kedua, terlalu mewah. Hidup bermewah-mewah. La ilaha illallah wa akbar. Lupa diri kita. Mengumpul harta sebanyak mungkin. Ini penyakit umat-umat dulu ni. Tak cukup-cukup lah. Yalah, mana ada cukup. Nabi pun dah sebut. Kau ada lagi satu lembar emas pun nak lagi. Ada lagi, nak lagi. Mana cukupnya. Ini bukan tuan-tuan ni, orang agama bersama. Bak harta ni jangan main-main. Bak harta ni orang agama pun kadang-kadang masalah tuan-tuan. Masalah. Jangan ingat tuan-tuan yang kurang agama je masalah. Orang yang faham agama pun masalah tuan. Tahu dah tak buat mati. Tak buat mati lah. Nasib lah kan. Kadang sebahagian orang agama belajar agama pun tuan-tuan, Masya Allah. Padahal dia tahu hukum. Alah, tak buat mati pun. Tak payah rebut lah. Orang agama pun habis tuan. Satu dunia ni penyakit ni kalau dia menimpa, dia tak kira siapa. Tak payah nak sembang lah kita hebat agama ni. Main dengan harta dunia ni kalau tak betul-betul jahanam. Tak pernah cukup. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Ini penyakit umat dulu. Tipu, nyai orang sana, nyai orang sini. La ilaha illallah. Sampai sanggup buat apa saja tuan-tuan demi nak dapatkan harta. Tipu orang, zalim orang, nyai orang dan sebagainya. Saling marah memarahi. Biasalah. Dengki mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Ini penyakit orang dulu, umat dulu. Dengki, zalim, nyai orang, tindas orang, tipu orang. Allahu Akbar. Azan tu. أشهد أن محمدا رسول
kena tu. Tersambung itu insya-Allah sikit lagi. Hadis yang ke-9 ialah Islam kembali asing. Dulu asing, sekarang asing jugalah. Dulu payah orang nak terima, sekarang pun payah jugalah orang nak terima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba'i, rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Islam mula tersiar di Mekah dalam keadaan sangat asing dari pandangan masyarakat. Masyarakat waktu itu nak terima Islam susah, sangat sedikit penganut dan pendukung dia, sangat-sangat susahlah kalau dibanding dengan penentangnya. Kemudian setelah Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia hingga dianuti oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan mata dunia, bahkan dari pandangan sebagian orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri pun payah nak terima Islam ni. Orang Islam sendiri pun tentang Islam. Kemudian sebahagian lagi orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat. Itu yang timbul macam-macam sangkaan, kata-kata penghinaan dan sebagainya. Sukar diterima sebagai individu yang sihat. Contoh, kalau satu program kemasyarakatan dan kemudian masuk waktu salat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan salat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Contoh kan, ada majlis sonok-sonok, tiba-tiba ada satu tambah cakap, kita berhenti dulu dah, kita solat kejap. Hal ni ada sibuk solat sekarang boleh. Tak. Dia tengah syok-syok ni, datang satu Allah bangkit dari belakang. Tuan-tuan, kita solat dulu nah. Semua pakat tengok dia semua. Dia ni pahal. Dah solat sekarang boleh, nak tunjuk baik mana. Dalam mesyuarat pun macam tu kan. Dalam mesyuarat lah kan. Mesyuarat ahli keluarga je, bukan orang lain pun kan. Keluarga sama keluarga. Bincang, kita buat majlis ni, majlis ni. Tiba-tiba dalam satu keluarga ni ada bincang. Kita selitkanlah dengan program tazkirah sikit. Tazkirah. Nak tazkirah kat masjid lah. Ini orang nak buat majlis lah. Kat rumah lah. Ini majlis kahwin, nak tazkirah, surah masjid. Tak adalah, kan ada ruang sikit tu. Sementara setengah jam sambil-sambil makan tu kita panggil ustaz bagi tazkirah. Tak ada. Nak tazkirah masjid. Oh Allah, serebut. Kan? Tuan-tuan tengok tak? Tuan-tuan, ini siapa ni? Bagi pendapat nak Islam je pun. Bukan sebab dosa. Nak sedikitlah daripada berapa jam tu. Ini pengalaman lah tuan-tuan kan. Pengalaman saya tengok diorang kan. Mesyuarat. Kita buat family day. Untuk kaki tangan kita lah. Ini mesyuarat ni. Lepas tu adalah satu hamba Allah ni kira warak lah sikit, semayang punya orang lah kan. Bagus dia kata, cuma nanti kita kan satu hari dia kata tidur kat hotel ni kan. Jadi maghrib tu kita panggil ustaz, kita buatlah tazkirah sikit, semua pakat pandang dia kan. Apa dia ni kan, orang nak seronok panggil ustaz. Ini leceh tu lah dia ni. Jadi orang semua pakat tengok dia tu, semua tuju kat dia je kan. Orang family day je, family day, nak happy, nak seronok. Ini bukannya masjid, bukan. Tak adalah, maghrib tu dia kata kita semayang, lepas tu kita buat tazkirah. Tak. Kita maghrib tu banyak program. Program apa kau nak buat?
Hadis saya tengok sendiri tu syarat. Saya pandang yang telatah dia orang ni kan. Macam ini punya orang pun ada. Ni akhir zaman ni kita tengok ni. Ni Nabi sebut. Bukan saya sebut. Nabi sebut. Pelik. Janggal tuan-tuan. Janggal. Tuan-tuan jangan buat plan lah nak buat program agama bila ada orang buat majlis. Jangan duk pasal lah. Memang orang semua pandang kita kan. Dia ni. Aku tu leceh panggil dia ni kan. Nak buat agama pergi masjid surau ni. Tak puas-puas lagi ke. Kat masjid surau. Sampai family D pun ganggu. Bukan ganggu kau tengah main. Bukan tengah seronok. Tak ada maghrib. Nak tunggu isyak. Tak nak. Tuan-tuan tak nak. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan buat mesyuarat. Contoh tuan-tuan mesyuarat sini kan. Kita nak buat program ni kemasyarakatan dekat Padang ni. Contoh kan Padang elok kan. Kita nak buat program ni, insya-Allah kita akan buat satu hari. Cumanya kita akan panggil ustaz untuk sedikit program tazkirah. Meloncat orang sini. Apa benda? Ya apa hal korang? Apa hal? Tu aku nyampah tu dia kata. Ingat tak dulu apa satu program dulu, apa nama yang carnival tu, apa nama apa? Jom heboh. Jom heboh dulu tuan-tuan. La ilaha illallah. Kan? Jadi orang marahlah pasal jom heboh tu. Macam mana nak buat? Adalah orang cadangkan. Kita buatlah program ceramah. Waktu tu ramai bersilat tentu. Apa orang nak seronok pergi buat tazkirah. Padahal tak ada orang dengar pun. Saya buat tazkirah kat mana tuan-tuan tahu tak? Dekat pasar pagi. Heran orang semua. Wah, halus ustaz ni. Kat pasar pagi, pasar tani nak buat tazkirah. Dah tak cukup masjid. Dah tak cukup surau. Tak adalah. Pihak penganjur, dia buat satu program tau. Memandangkan korang sampai tak sempat datang sembahyang subuh pasal nak berniaga pasal tani tu. Jadi dia hantar ustaz ni pergi buat ceramah lah kat situ. Sebab kau tak datang masjid, tak datang surau, kejar sampai ke pasar tani tu. Pasar tani kejar, pasar minggu kejar, pasar malam kejar. Pasal kesian tengok kau sampai tak sempat datang surau masjid, kita orang pergi tempat kau orang. Pergi. Hantar ustaz, boleh tak buat tazkirah dalam setengah jam, dalam 20 minit. Dekat mana? Dekat pasar malam. Kita yang nak pergi ni pun Allahu Akbar. Sampai ke pasar malam aku nak cari kau orang ni kan. Tak ada ustaz, kita kena dekati dia. Tak kisahlah pasal dia sibuk dengan berniaga, kita lah pergi dekat dia. Pergi. Orang semua pakat tengok kita orang tu. Padahal kita dihantar. Kan? Anda tengok tak? Tapi pasal malam, pasal tani semua orang marah. Kat kubur dia orang tak marah. Dia kat kubur orang dia panggil. Ustaz, boleh tak bagi talqin? Kat kubur dia panggil. Tempat lain semua dia heran. Satu orang panggil saya talqin, saya cakap apa? Tak payahlah. Pasal malam, pasal minggu, pasal tani semua aku dah pergi sampai ke kubur nak pergi. Dah mati pun aku nak ajar lagi. Tak payahlah. Marah orang kat saya. Ustaz ni, ini pahaman lain ni. Kira saja kan. Saya talqin juga. Saya baca talqin tu. Orang suruh baca, saya baca. Cuma talqin saya tak ikut dia orang lah. Sebab dia orang talqin tu kadang-kadang bahasa dia agak sombong sikit lah. Wahai si Fulan bin si Fulan, dia kata, sungguhnya kamu telah dikembalikan kepada Allah. Sebentar lagi kamu didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kamu, janganlah kamu gerun dan gentar. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Munkar Nakir dalam tu geram. Tak gentar, kau tunggu kau masuk. Kau tunggu. Ya dah, aku memang makhluk. Kau tunggu turun. Kau tunggu turun. Kau turun, aku rembat. Kau tahu kan? Buatlah kan cakap-cakap macam tu. Lepas tu meninggal. Dia ni yang cakap tak gerun tadi ni. Apa macam? Apa macam? Saya pernah lah komen. Saya kata ubahlah sikit. Janganlah sombong sangat kan. Minda, janganlah kamu gerun dan gentar. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga kan. Kalau lah mayat tu boleh bercakap, mam, kok ia tak gerun tak gentar, mam, turun lu mam, tengok mam. Bagi aku naik dulu. Kau dah tengok, dia kata sedap betul, mentang-mentang kau duduk atas tak gerun tak gentar.
Dalam kitab dia kata apa? Kau terdengarlah suara Munkar Nakir ni tuan. Satu lubang jarum dia keluar suara tu, mati habis semata dunia ni tu. Kita sedap. Janganlah kamu gerun dan gentar. Munkar Nakir tu geram. Kau tunggu kau, kata dia. Habis dia baca talqin, dia pun meninggal. Dia pula sambut. Dia ni tadi ni. Hebat dah paling. Kan? Sekarang ni dah ada dua versi sekarang ni. Ada yang pakai tu, ada yang tak pakai tu dah. Kan? Ya lah, talqin tak ada salah. Dia kata mengajar yang hidup. Kan? Tapi yang hidup sambil talqin pun dia mokok kat kubur tu. Penat kita talqin dia kat belakang. Aginya kita tengok dia. Haji pula tu. Aduh, aku cakap. Kita talqin dia bantai sokok ke belakang. Kita tanya, orang talqin tu, dia ngajar si mati, bukan kita. Tapi dia cakap ngajar si hidup. Mana satu tak tahu. Okay? Mana satu tak tahu lah tuan-tuan. Tapi saya talqin juga, orang suruh talqin. Saya semua saya buat dan. Talqin, buat. Tahlil, buat. Cuma, buat betul-betul. Dah. Talqin. Orang kata tak ada hadisnya. Tak ada dalilnya. Setakat saya mengaji memang tak jumpa. Tapi mungkin ada jugalah ulama-ulama ramai yang buat. Ikut. Jangan kita lawan. Sebab kita ni tuan-tuan kadang-kadang ada orang buat. Yang buat-buat tu ada dalilnya, bukan tak ada. Ada sebab musabab dia buat. Jangan kita kata tak ada. Jangan timbulkan fitnah dan sebagainya. Buatlah. Tak ada apa salah pun, bukan haram pun. Sekurang-kurang mengingati orang yang atas kubur yang kita ni akan kembali, kita akan menyusul bila wallahu a'lam, tak tahu kan. Esok lusa entah kita pula balik. Ingat mengingatkanlah kan, apa masalahnya, ingat kan, bukan buat benda lain. Yang tak boleh makan-makan kat kubur, tu tak boleh ni. Dulu tempat saya tuan-tuan, hari raya bawa kopi, bihun, buat dia jemput pergi kubur. Hari raya lah, raya kedua lah. Macam mana orang ni 9, mana Encik tadi, dia tahu tu kan. Cuma dia tak ngaku lah. Dia raya kedua. Dia raya kedua ni, dia pergi ziarah kubur lah. Bila ziarah kubur, bawa lah bihun ke, kuih raya ke, kopi sirap, semua bawa. Tak gitu kan. Sekarang bertahlil, lepas tu melantak kat kubur tu. Kita kata ni kubur ke rehlah ke apa? Baca berkelah pula kat sini. Kan? Dekat penuh kubur tu lah kan. Allahu Akbar. Kan? Nabi pernah dia tegur sahabat makan kurma kat kubur, lalu juga engkau makan kat kubur ni, sedangkan yang di bawah tu sedang diazab, kau lalu juga Ini bukan cakap kurma tuan, bihun. Tuan tak tengok tuan. Hari raya kedua lah, penuh makan lah. Makan. Makan biskut semua kan. Kalau saya ada, saya tegur lah tuan. Kadang waktu gali kubur pun minum kopi, sirap, biskut. Tengah gali kubur ni, minum luar lah. Keluar kubur tu lah, pergilah minum kat luar kubur. Kat situ minum, tak rasa apa. Kadang sambil gali kubur tu sokong. Aku cakap dia ni lah. Tapi nak marah tak boleh sebab dia tengah gali kubur, ditinggalnya kan. Siapa nak gali? Ustaz cakap banyak pula, kata dia. Ustaz dengan rokok ni baru ada tenaga, kau tak merokok mana ada tenaga, kata dia. Ustaz gali lah, kata dia. Tak ya kita. Kadang-kadang ialah dia kenal saya kan. Dia orang tak kisah dengan saya. Kalau kata tempat-tempat macam tu, dia tak panggil saya ustaz kan. Dia panggil nama je. Saya pun tak kisah. Kau tak panggil ustaz pun, ustaz ni kau yang panggil. Aku tak minta kau panggil pun. Kau yang panggil ustaz, sebut suruh. And aku baru nak start. Kau pergi panggil ustaz. Tak tahulah tu. Dia yang panggil kan. Tapi kalau di kampung, orang kampung tak panggil sangat si ustaz. Sebab dulu main sengayut-sengayut. Bawa lastik kat tengkuk ni, lepas tu batu penuh poket kan. Tiba-tiba jadi ustaz. Duduk kampung, takkan orang nak panggil ustaz.
Panggil nama. Sini je tuan-tuan panggil ustaz. Sebab tuan-tuan tak kenal saya. Ustaz. Aku pun iya. Padahal tak ada apa pun. Bohongnya. Tak ada apa nanya. Gelaran je tuan-tuan. Tuan-tuan bagi gelaran tu. Kan? Saya tak ada panggil ustaz dengan kawan. Engkau aku je. Sebab ayalah nak panggil ustaz-ustaz engkau. Tahulah di Mesir dulu main daun teruk bagai semua. Apa? Kalah masak. Tapi bila balik Mesir ni, okay, orang Ustaz, tuan-tuan lah yang panggil. Mana aku tahu. So itu saya tak marah pun, tuan-tuan tak panggil saya ustaz pun, saya peduli apa, panggil lah siapa tuan-tuan nak panggil. Tuan-tuan nak panggil, oi, boleh, tak ada masalah. Tak ada tuan-tuan panggil ustaz pun belum jamin masuk syurga pun. Awak tuan-tuan ingat tuan-tuan panggil saya ustaz dah jamin masuk syurga? Kalau dah jamin baru saya paksa tuan-tuan panggil. Ni tak jamin pun. Tak jamin pun. Kan? Habis ustaz ngajar kita orang, ngajar ni kongsi je tuan-tuan. Bukan saya ngajar tuan-tuan, kita berkongsi ilmu. Bukan saya ngajar tuan-tuan. Tuan-tuan yang nak panggil saya ustaz, siapa suruh? Kok tuan-tuan yang tua-tua ni panggil nama saya, Azman, panggil lah, bela. Bukan saya nak marah pun, bukan saya heran pun. Tak ada saya nak heran lah. Tak ada istilah gelaran itu menyelamatkan kita dalam kubur. So. Tak ada. Oleh kerana semua panggil kau ustaz, kau selamat. Silap-silap kau dulu masuk. Kan? Saya tu gelaran ni tak ada apa tuan-tuan. Manusia je suka pada gelaran. Gelaran haji. Itulah. Orang tak panggil haji tu marah kan. Iyalah, dah pergi haji tak panggil 10,000 tu. Mat, tak nyaut dah. Mat. Ahmad tu sejak balik Mekah langsung tak nyaut dah. Apa hal pekak dia? Haji Mat. Apa? Oh, haji. Oh, kau tak panggil haji. Dia dah pergi haji tu. Oh ya ke, mana aku tahu. Pasal tu dia tak nyaut. Oh gitu. Ni nak ada belakang tu kan. Baru syok sikit. Kadang ada orang tulis nama kita. Kita dah haji. Dia tak tulis haji kan. Haji. Uih. Oh haji kau? Tak, sorry. Oh, tak tulis tak? Dah haji, tulis haji lah. Oh, marah dia tuan. Padahal tak ada apa pun. Bohong. Kan? Saya tuan-tuan tak ada. Saya kat tempat-tempat saya tak kisah pun. Dia orang panggil nama ke apa ke. Saya okey je. Saya lagi mesra panggil nama. Sebab rasa kemesraan dia. Dia panggil lah ustaz ni kan ada segan-segan lah sikit. Malu lah sikit pasal dia ustaz. Tak ada apa pun. Tak ada apa sebenarnya. Kita je bangga-bangga diri. And sebab nak suka orang panggil. Siapa? Piu. Oh, weh. Imam muda. Imam muda. Sudahlah mengarut semua tu. Gelaran tu tuan-tuan. Besok gelaran tu tak dapat menyelamatkan kita. So salah bohong lah. Tak payah bohong lah. Tak payah. Suka hati tuan-tuan nak panggil. Kampung orang tak panggil saya ustaz. Di kampung tambah anak-anak buah saya tak ada nak panggil ustaz. Ustaz apa ustaz-ustaz. Sudahlah kau pun main guli dengan aku dulu. Main baling capal lah. Masa dulu mana ada permainan lain. Main capal, bubur getah atas tin. Penuh getahnya. Baling kan dulu tahun 70-an kan. Betul sekarang dah jadi ustaz. Tuan-tuan lah manggil. Sebab itu tuan-tuan tengok nah. Ada orang panggil ya Muhammad. Muhammad panggil. Panggil nama kan. Macam orang Arab lah. Orang Arab bini panggil laki dia tak panggil. Dia tak panggil macam kita panggil. Kita ya abang lah. Arab tak ada. Bini panggil laki. Siapa nama? Zaid. Dia Zaid dia panggil lah. Kok kita dapat pelempar? Tak ada adab. Apa panggil laki je tu? Arab tak ada. Aku ajar kan? Zaid. Apa? Aku ni laki aku tu. Kita kan Arab tak ada. Arab dia Islam aja panggil nama. Orang Melayu ni kira ada adab nah, dia beradab kan.
panggil orang tua. Saya tu kita kadang-kadang panggil orang tua ni jangan panggil suka-suka hati kan. Saya tak berkenan tuan-tuan orang panggil, kalau panggil orang tua ni panggil macam tak ada adab, layan orang tua tak ada adab kan. Saya memang tak berkenan, saya cakap terang lah. Orang tu tua pada kita walaupun dia setahun, dia tetap tua pada kita. Tolong hormat. So itu Nabi kata hormatilah orang tua, sayangilah orang muda. Bukan kita orang tua kita buat pelekeh ke orang tua. Orang tua yang bodoh macam mana pun kita wajib hormat dia. Dia orang tua. Walaupun tu bukan bapak kita tuan-tuan. Dia bukan bapak kita pun. Tinggal lagi dia orang tua. Nabi kata hormatilah orang tua, sayangilah orang muda. Kadang hari ni panggil orang tua pun Allahu Akbar. Kadang sedih tengok orang Islam akhir zaman tak boleh hormat orang tua kan. Kalau dulu tuan-tuan nak potong orang tua jalan pun minta izin tau. Cik, jalan dulu cik jalan baru kita jalan. Nama nak potong macam tu, sorry. Dulu tuan-tuan saya naik basikal nak potong pakcik ni kan. Nak potong tua ni tak potong, aku dah lambat ni. Mana nak buat ni kan. Berhenti perlahan, cik. Jalan dulu cik jalan dulu. Pergi lu. Kita bercakap lagi tu. Hari ni ada waktu tu. Tak ada. Badas sup pergi. Terkejut Pak Imam. La ilaha illallah. Tak ada adab sungguh hari ni. Tak ada adab kadang-kadang. Lalu depan orang tua pun buat bodoh. Tak adalah nak negur. Assalamualaikum cik. Tak ada hari ni. Payah sangat. Allahu Akbar. Mana tak akhir zaman jadi macam ni? Kemudian bahaya kemewahan. Ni. Mewah pun tak boleh. Tu saya kata mewah pun tak boleh. Susah pun tak boleh. Susah dan mewah ada bahayanya. Susah ada bahayanya. Ada harta ada bahayanya. Tak ada harta, semua ada bahaya. Apa nak selamatkan kita? Agama ni. Fahami agama. Sebab itu dia kata may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dapat kebaikan tu siapa? Yang faham agama. Kaya ada agama, selamat. Susah ada agama, selamat. Berpangkat ada agama, selamat. Tak berpangkat ada agama, selamat. Ni semua orang yang selamat kerana ada agama. Dia kaya ada agama, selamat dia. Dia tak membazirkan hartanya bukan pada jalan yang selain daripada jalan Allah Ta'ala. Ada agama bimbing dia. Dia susah, ada agama, dia tak kufur tuan-tuan. Ada pangkat, ada agama, dia tak sombong tuan-tuan. Kadang-kadang yalah, maksud ada agama ni dia faham lah, bukan sekadar ada agama. Berapa ramai orang ada agama juga kadang tak faham, jahanam juga. Ada agama tapi tak faham, menyombong juga. Dia ni agama boleh tahan, sombong nak mampus. Ada juga kan. Kadang-kadang tu saya kadang-kadang pergi pejabat yang berurusan dengan agama ni, kadang-kadang bila orang agama bersikap itu kadang sedih juga. Patut kalau dengan orang agama ni lagi mesra lah kita kan. Orang agama yang faham, senyum, Assalamualaikum tuan, ada apa masalah yang boleh saya bantu dulu tuan dulu. Apa masalah tuan? Tak ada tuan, macam orang bodoh. Ni nak jumpa siapa? Macam tu nanya. Ada macam orang datang masjid lah. Kita orang masjid ni bila orang datang senyum, ya tuan, dah ada apa tuan, nak tuan semayang ke apa kau? Nak cari siapa? Apa semua tuan daripada mana? Seronoklah orang ni. Ini muka kelab ya. Macam muka malaikat Malik lah yang jaga pintu neraka tu. Kau ni kan tegurlah orang Islam kan. Assalamualaikum tuan. Tuan nak cari siapa? Ada nak jumpa siapa? Kan? Tuan mai. Saya tunjuk tuan. Allah. Kan seronok tuan-tuan. Seronok tuan. Kan? Saya pergilah Terengganu tuan-tuan. Di Terengganu kita bukan kenal pun dia. Tinggal lagi orang-orang Terengganu ni kebanyakan dia alhamdulillah tuan-tuan. Tuan cari apa? Saya nak mai saya tunjuk. Dia bawa kita. Allahu Akbar. Kita rasa orang Islam ni seronok tuan-tuan. Kalau orang Islam macam tu tuan-tuan kan, kita bantu, kita tolong dia, kita tanya masalah dia.
Itu baru nama orang Islam. Ini kadang-kadang saya duk pergi berurusan kadang-kadang kan. Saya tengok piagam pelanggan, saya tengok layanan mesra dengan senyuman. Tapi bila kita masuk, tak ada seorang pun senyum. Lagi baik kau buat macam filem Piramli tu yang minta kerja tu. Kau ingat tak macam Piramli minta kerja tu? Jawatan kosong, kelayakan tahan maki. Kan? Kita buat macam tu, senang tulis kat pejabat macam tu. Pejabat ni tahan maki, layanan lambat. Kita pun dah memang lambat sini, memang kau kena maki kejap lagi. Kita pun dah sedia lah. Kalau tak sanggup kena maki, tak pergilah. Rupa Piramli buat filem tu. Dia buat filem, pandai Piramli tu. Dia buat filem jawatan kosong dia buat. Memohon kerjaan kosong kan. Dia pergilah minta dia tengok kelulusan apa, syarat tahan maki. Aku okey, aku tahan. Sebelum dia maki, dia masuk, dia maki kawan tu. Kan begitu. Ini kadang-kadang sedih tak? Saya kadang-kadang saya duduk bahagian agama macam ni kan. Bila tengok orang agama jadi macam tu, rasa macam sedih tak? Sedih tengok orang agama jadi pening gitu. Tapi bila kita cakap kat orang agama tak boleh terima apa yang kita cakap ni kadang-kadang. Tak boleh kita kata kita ni orang agama, akhlak kita. Saya duk teringat dengan Dr. Zul lah, Menteri Agama tuan. Tuan pernah jumpa dia. Dia sebelum jadi mufti lagi tuan. Saya kawan dengan dia, dengan Dr. Zul, Menteri Agama ni. Tuan-tuan tahu tak, orang yang sangat tawaduk, lemah lembut, kita jumpa dia hilang segala masalah tuan. Dengan layanan dia, sila. Walaupun dia ilmu hebat tuan-tuan. Siapa tak kenal Menteri Agama sekarang kan? Ilmu dia sangat hebat tuan-tuan. Allahu Akbar. Bandingan kita ni jauh sangat lah kan. Tawaduknya, cakap dia penuh dengan lemah lembut. Kita jumpa dia tu, ada masalah, hilang masalah kejap. Duk seronok tengok dia. Layan kita, sembang apa masalah, cakap, cerita dengan dia, betul dia bagi pandangan. Allah. Kalau semua orang agama macam ni, seronok tuan. Ni kadang-kadang dah ada dah contoh kan, tapi tak boleh ikut. Kan? Siapa pernah, kalau tuan-tuan, mungkin Dr. Zul dia pernah datang sini kot. Pernah datang sini? Mana? Dia pernah datang sini, suara dia pun Allah, slow dia suara dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini kadang-kadang ada apa? Nak jumpa siapa? Duduk. Indah. Ni kan kalau penjara macam tu betul lah. Sebab saya ngajar penjara lu, nak jumpa siapa? Duduk sekejap. Memanglah tak ada orang penjara senyum-senyum ni. Ni apa? Kejap. Dia rebannya kat banduan tu baru kau tahu. Kan? Macam penguasa lah, penguasa macam tu. Muka tak pernah senyum. Kan? Geram, dia tengok dah lah buat masalah. Lepas tu menjawab lagi. Kan? Betul lah. Kok penguasa apa senyum? Ada apa? Tak apa, itu kecilnya hal, tak apa. Ini tak ada apa takut. Kan? Saya dulu tuan-tuan saya tengok kan, kadang-kadang sedih. So itu bila saya pergi masjid, bila pergi surau, orang tak layan, tak tegur orang Islam yang lain, rasa macam tercangak-cangak dia tu kan. Sian tengok. Dia rasa macam fed up nak balik lah. Kau panggil aku, lepas tu kau tak layan aku kan. Ya Allah, wah Pak Bilal panggil, marilah sembahyang. Dia datang. Kita sebagai tuan rumah, sila masuk. Daripada mana tuan? Lorong mana duduk? Taman mana? Seronok nak datang. Ini dia berdiri belakang. Seorang tak negur dia. Dia kena nak balik tu. Nasib baik sembahyang lambat. Kan? Kena. Orang Islam PR kena bagus lah. Tak payah membanggakan dirilah kita ni. Tak ada apa nak bangga, bohong lah kita ni. Apa nak bangga sangat. Last sekali kubur kat, 3 lai kat kain kapan. Besok orang pun geram kat kita, dipijak-pijaknya kita. Yalah, dah masuk dalam tu,
Tak ada siapa nak buat pembelahan lah tuan-tuan, kubur kita tu. Selur kat tuan. Dia ni baik ni. Tak ada lah. Geram dia. Kan? Ya, kita biasa menanam orang, kita tahulah. Meninggalkan, pijak atas kubur tu kan. Dalam hati tu. Dulu belagak sangat kan. Nah, aku pijak kau baru kau tahu kan. Kok cangkul tu, tak ada selur-selur tu. Muka ketip gigi. Duk geram tengok tu. Seolah kalau hidup memang aku entak kau pakai ni. Kan? Tak payah sombong lah. Apa nak sombong? Apa yang ada kat kita ni? Kita ni pun belum tentu nasib bagian masing-masing. Masuk kubur sok baru tahu. Dan masuk dalam tu sok, sendiri ingat lah. Tanggung lah sendiri. Jadi hari pun dah 8.40 tuan-tuan. Hadis ke-10. Ada lagi tuan-tuan sebab yalah, banyak dah lama lagi saya kat sini. InsyaAllah kita baca lagi nanti hadis yang ke-10. Tanda je lah hadis ke-10 tu tuan-tuan. Ada lagi 30 hadis akhir zaman. Lama lagi tuan-tuan. Macam mana? Tadi pun minta tauliah tuan-tuan. Borangnya lu hantar lagi. Dah ambil, lu hantar lagi lah. Minta tauliah. InsyaAllah lah kot. Doa-doa lah. Ada tauliah sok lagi lama datang Johor ni. Dah ada tauliah sok. Sombong lah sikit. Sebab hari ni kalau minta orang, Ustaz nak kuliah masjid, tauliah ada? Tauliah. Kau tunggu aku cakap aku dapat tauliah sok. Kau nak tauliah apa? Tengok niat pada tak betul kan. Doalah insyaAllah. Tadi dah pergi dengan Tuan Haji Sukaini tadi kan? Cuma doa tuan-tuan lah. Saya harapkan dari si borang nanti saya hantar, minta sokongan kan? Tengoklah, doalah kalau dapat tauliah. Maknanya kerap dah saya naik Johor sikit. Makna Perak, Johor, Kedah tu tinggal lah. Main Johor itu pun dah tanya dia. Orang Johor dah tanya, orang Kota Tinggi tanya tadi, Ustaz dah pindah Batu Pahat ke? Dia tengok kat live kan, dia dah tanya saya dah pindah Batu Pahat ke kan? Daripada Kota Tinggi tanya, Ustaz dah pindah Batu Pahat ke kan? Sebab tak balik-balik okay. Kan? Semua dah tanya, Ustaz dah pindah ke? Macam menggalakkan saya pindah sini lah. Mungkin dia orang menyampah tengok saya ke KL tu kan? Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. InsyaAllah kita sambung di lain waktu mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akram Allahumma inna salliman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbalan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.